Okey, untuk tajuk yang pertama ni, tajuknya tajuk ialah nombor nisbah. Okey, satu tajuk yang senang, senang saja. Okey, senang faham dan senanglah, kena senanglah tajuk ni ya. Okey, di mana dalam tajuk ni kita akan belajar 3 benda. Yang pertama adalah nombor nisbah. Apa itu nombor nisbah? Okey, yang kedua kita akan belajar adalah tentang berkaitan dengan operasi nombor nisbah lah. Kita panggil dia operasi asas matematik melibatkan integer. Okey, alright. Ini tajuk yang kedua. Dan tajuk yang ketiga adalah nombor nisbah tu sendirilah. Dia tu gabungan nombor-nombor yang ada. Okay, alright? Okay, untuk yang pertama ni kita berkaitan dengan integer. Yang kedua nanti adalah ketiga nanti adalah berkaitan dengan nombor integer, iaitu nombor pecahan, perpuluhan. Okay, itu ya, simple je. Okay, alright? Okay, yang pertama sekali, nombor nisbah. Apakah itu nombor nisbah? Okay, apakah itu nombor nisbah? Jadi kita kena fahamlah konsep asas ni. Okay, apakah itu nombor nisbah? Okay, nombor nisbah secara umumnya, simple nak tahu, iaitu nombor bulat. Okay, nombor nisbah ni sebenarnya adalah nombor bulat. Apa pula nombor bulat? Nombor yang tidak ada pecahan, tidak ada perpuluhan, itu adalah nombor bulat. Okay, iaitu nombor-nombor, okay, nombor-nombor yang bukan pecahan atau perpuluhan. Itu simple saja, maksud mudah. Nombor nisbah adalah nombor bulat, iaitu nombor yang bukan pecahan, bukan perpuluhan, dan dia ada dua jenis. Dia ada dua jenis. Yang pertama ialah dia adalah nombor integer tertinggal. Dia adalah nombor integer, iaitu nombor bulat yang mana tiada pecahan, tiada puluhan, dan ada dua jenis. Okey, ada dua jenis, iaitu integer positif dan integer negatif. Okey, integer negatif. Itu maksud nombor nisbah. Dia adalah nombor integer, nombor integer ataupun nombor bulat. Dia merupakan suatu nombor integer ataupun nombor bulat yang mana maksudnya adalah tiada pecahan, tiada puluhan, dan ada dua jenis, iaitu integer positif dan negatif. Okey, so kalau sana apakah itu maksud nombor integer, nombor bulat, nombor nisbah adalah integer ataupun nombor bulat. Itu maksud itu. Nombor nisbah adalah nombor integer, okey, ataupun nombor bulat, sama ada positif atau negatif. Ini just information. Tak payahlah hafal sangat pun. Tak ada di soal dalam exam pun. Apakah itu apa. Yang penting kita tahu jenis itu. Okey. Contoh soal nombor 1 ni. Dia kata, kenal pasti sama ada yang berikut integer ataupun bukan. Tadi kita kata apa tadi? Kita kata tadi integer ialah nombor yang bukan pecahan dan bukan perpuluhan. Di dalam kes ni 7/2 nampak jelas, tak ada pecahan, tak ada perpuluhan. So dia integer lah. Tu je. Dia integer. Simple je. 216 tak ada pecahan. Integer juga. Di sini ada point. Sini nampak? Ada point. Bila ada point, dia bukan integer. Okay? Dia bukan integer sebab dia ada point. Yang ni ada pecahan. So dia juga bukan integer sebab dia pecahan. Yang ini pun bukan juga sebab pecahan. Yang ni pun bukan juga sebab ada perpuluhan. Tu simple yang kita tahu. Integer tak ada perpuluhan, tak ada pecahan. Kalau ada saja, dia bukan integer. Itu yang pertama yang kita kena tahu. Okay, maksudnya nombor nisbah ni ada dua, ada ialah nombor integer. Dan di sini apa dia pula? Nombor bulat. Nombor bulat apa dia? Tiada pecahan, tiada puluhan. Kalau ada pecahan, ada puluhan, dia bukan integer dan bukan juga nombor bulat. Bukan juga nombor nisbah. Okey. Soalan ni pula kata. Okey. Nombor dan digit. Nombor dan digit ada dua jenis. Satu ialah integer, satu lagi bukan integer. Okey. Integer ada dua jenis. Integer negatif dan integer positif. Sama juga, jadi dua. Okey, jadi dua. Satu positif, satu lagi negatif. Okey. Dan dia sama kat sini juga. Sama kat sini pun sama juga. Integer juga, dia sama juga. Iaitu positif dan negatif.
Okey, alright. Contoh, contoh dalam ni kes ni, dalam kita tengok. Pertama sekali kita tengok ni, integer positif, nombor bulat, tak ada point dan dia berbentuk tak ada simbol tolak. Inilah dia. Kosong dengan ini. Okey, kosong dengan itu. Dah nombor yang pertama tu. Okey, jadi kosong, okey, kat sini kosong dengan nombor, itulah. Kosong dengan nombor 623. Okey, 623. Okey, kosong pun ada jugalah kosong. Kosong dengan kosong pun adalah nombor integer juga, iaitu nombor yang tidak ada perpuluhan, tidak ada perpuluhan. 623. Okey, nombor negatif pula yang ni lah. Negatif 263. Okey, negatif 11. Itu pun nombor-nombor integer tapi dia integer negatif. So negatif 11 dan juga negatif 263. Simbol tolak ke depan tu maksudnya simbol negatif. Okey. Tolak di depan maksudnya adalah simbol negatif. Tak ada tolak, positif. Okey, positif saya tak letak simbol tambah kat depan. Okey. Positif tak perlu letak simbol tambah kat depan macam ni, tak perlu. Okey. Dia tak tulis tak apa. Tak letak apa-apa simbol, maksudnya adalah nombor positif. Okey, bukan integer pula, yang macam ni lah. Yang ada pecahan begini, okey. Yang ada perpuluhan begini. Ini nombor-nombor dia tu lah. Okey. Ini nombor-nombor bukan integer. Sama ada dia bentuk pecahan ataupun bentuk perpuluhan. Okey, right. Dia pun ada dua juga. Satu, bukan integer positif dan bukan integer negatif. Dia dua juga sama je. Okey, alright. Yang penting kita tahu ialah nombor yang tak ada pecahan, tak ada puluhan, namanya adalah nombor bulat dan dia adalah nombor nisbah. Integer ada dua jenis. Satu integer positif dan integer negatif. Okey. Integer dua jenis, positif negatif. Bukan integer pun dua jenis juga, positif negatif. Okey, alright. Tapi yang penting tahu sini ialah nombor nisbah dia tidak boleh ada pecahan ataupun perpuluhan. Itu paling penting kali. Nombor nisbah tak boleh ada bentuk pecahan dan perpuluhan. Okey. Seterusnya, ayat ini. Untuk topik ini, kita kena pandai menyusun soalan sama ada tertib menaik atau menurun. Menaik ni maksudnya adalah nombor dia makin besar lah. Menurun ni makin kecil. Daripada besar ke kecil. Okey. Contoh yang ini. Susun dia ikut tertib menaik. Maksudnya dalam ni, nombor yang paling kecil lah nombor 13. Susun 13 dulu. Kemudian 17. Kemudian 18. Macam itulah susunnya. Susunkan dia ikut tertib menaik. So 18. Kemudian 72. Kemudian 101. Inilah dia tertib menaik, iaitu daripada nombor terkecil kepada terbesar. Itu susunan menaik. Nombor susunan terkecil kepada nombor yang terbesar. Itulah namanya tertib menaik. Okey. Yang dia pun sama juga. Tertib menaik juga. Maksudnya kena buat kecil ke besar. Okey, cuma dekat sini kalau integer positif, makin besar nombor tersebut, makin besar nilai dia. Tapi kalau integer negatif, susunannya terbalik. Lagi besar nombor tersebut, lagi kecil nilai dia. So dalam ni, paling kecil ialah negatif 12. Itu paling kecil sekali. Okay, lagi besar nombor tersebut, lagi kecil nilai dia. Kemudian akan jadi negatif 8. Kemudian akan jadi negatif 7. Kemudian negatif 3. Kemudian akan jadi negatif 1. Inilah tertib menaik. Nombor positif, makin besar nilai tersebut, makin besar nilai dia. Tapi nilai negatif, makin kecil nombor tersebut, makin besarlah nilai dia. Okay, alright. Okay, yang ni pun sama cara. Okay. Yang ni pula susunan menurun. Bila menurun, daripada yang paling besar kepada yang paling kecil. Kita terbaliklah. Dari yang paling besar kepada yang paling kecil. Itu susunan menurun. Okay. So dalam kes ni, pertama sekali, yang paling besar ni, 92. Letak 92. Yang paling besar sekali. Lepas tu, 83. Kemudian, 65.
Okey, kemudian 29 dan seterusnya nombor 17. Inilah susunan tertib menurun dari yang paling besar kepada yang paling kecil. Dan untuk nombor negatif pun sama juga, bermulalah dengan nombor yang paling kecil sekali. 2 dulu. Kemudian negatif 4. 2, kemudian negatif 4. Kemudian jadi apa pula? Okey, kemudian akan jadi negatif 5 dan negatif 7. Inilah tertib menurun. Okey, 11 lagi, lupa lagi. Lupa. 11. Okey tu. So kalau nombor negatif, lagi besar dia sebut, lagi kecil lah nilai dia. Okey, kemudian yang ini pun sama juga tertib menurun. Okey, saya copy paste ni supaya saya cepat sikit. Okey, yang ni pun sama juga. Yang paling kecil, paling besar sekali adalah 9. Okey, susun 9 paling kecil sekali. 9. Kemudian nampak kat situ 7. Kemudian 5. Okey, kemudian kat situ tengok, okey, hati-hati kat situ. Kemudian negatif 2. Negatif 2, bukan negatif 8 ya. Negatif 2 dulu. Nombor negatif ni lagi kecil nombor dia, lagi besar nilainya. Okey, so negatif 2, kemudian negatif 3. Kemudian negatif 6. Dan akhir sekali negatif 8. Tu cara nak susun ikut tertib menurun. Okey, sikitlah ingatan. Apa beza integer positif dan negatif? Begini, nombor kita kalau yang negatif berada di sebelah kiri nombor kita. Okay, kalau ini garis nombor, okay, nombor negatif berada di sebelah kiri kita. Okay, alright. Nombor negatif, seperti tengah-tengah kita, membezakan positif negatif adalah nilai kosong. Okay, yang membezakan positif negatif adalah nilai kosong. Kosong tu adalah membezakan positif dan negatif. Itu yang pertama kita tahu. Okay, nilai kosong ni tengah-tengah nombor antara positif dan negatif. Kosong. Okay, tengah-tengah. Berada di kiri kosong adalah nombor negatif. Okay, alright. Berada di kiri kosong adalah nombor negatif. Berada di kanan kosong, positif. Okay, kanan kosong, positif. Mana dia? Okay, right? Okay, berada sebelah kanan kosong, positif. Maksudnya, lebih besar daripada kosong, dia adalah nombor positif. Okay, positif ni adalah nombor yang besar dari kosong. Panggilnya nombor positif. Kemudian, nombor yang kurang daripada kosong, panggilnya nombor negatif. Terbalikkanlah. Okey, besar dari kosong panggilnya nombor positif. Okey, kurang dari kosong panggilnya nombor negatif. Ini negatif. Okey, kurang kosong, negatif. Dan kita ingat, kalau nombor begini, okey, contohlah, contoh nombor. Contoh nombor katakan okey, contoh. Contoh sebagai nombor. Katakan sini 5. Contoh 5. Okey. Contoh katakan lagi 18. Contohlah. Okey, 18. Tak semua besar. Okey, 18. Okey, contoh lagi katakan 50. Contoh katakan. Okey, alright. Nombor dia, kalau positif, semakin besar nilai dia, maka semakin tinggilah bilangan dia. Okey, itu positif. Makin ke kanan, okey, ni clue dia kat sini. Okey, makin ke kanan ayat dia, okey. Semakin besar ni digitnya, okey, semakin besar
nilainya. Maksudnya, makin besar nombor tersebut, makin besarlah nilai dia. Itulah nombor positif. Okey, makin besar digit dia, maka makin besarlah nilai dia. Tetapi dia berbeza dengan negatif. Beza dengan negatif. Negatif, dia terbalik pula. Okey, alright. Negatif, dia terbalik. Di mana semakin besar digit dia, maka semakin kecillah nilai dia. Contoh sebab gini ya, contoh. Okay, contoh gini, okay, katakan negatif 2, negatif 9, contohnya. Negatif katakan 30, contoh. Ni kita tengok sini, okay, alright. Bila negatif, semakin kecil nilai dia. Sorry, semakin besar nilai, maka semakin kecillah nilai dia. Tu beza positif dengan negatif. Negatif, semakin besar nilai dia, maka semakin kecil. Okay. Semakin besar digit dia, maka semakin kecil lah nilai dia. Itu ialah nombor negatif. Makin ke kiri, makin kecil nilai dia. Makin ke kanan, makin besar nilai dia. Itu nombor positif dan negatif. Boleh ikut tak faham tanya tau. Jangan malu-malu yang saya segan. Tanya je. Okey. So saya ulang. Negatif berada di kiri kosong. Positif berada di kanan kosong. Dan nombor positif, semakin besar nombor tersebut, semakin besarlah nilai dia. Nombor negatif, semakin besar nombor tersebut, semakin kecil nilai dia. Itu nombor positif dan negatif. Okey, sama lagi. Sesuai sikit, bagi cantik. Okey, alright. Tak faham tanya. Jangan segan-segan, jangan malu-malu. Okey. Alright. Okey, bila kata minta susun secara tertib menaik, nombor yang paling kecil ke nombor besar, tertib menurun, nombor yang paling besar ke nombor yang paling kecil sekali lah. Cuma dekat sini 65 tadi apa dia? Okey, ni 17 tu, sorry. Ni 65, 29 tertinggal. Okey, right. Okey, cuma kalau melibatkan nombor negatif, pastikan negatif tu macam ni lah. Lagi besar dia sebut, lagi kecil nilai dia. Okey. Kemudian kita kena pandai tentang konsep garis nombor. Apakah itu garis nombor? Garis nombor ni adalah satu susunan nombor dalam susunan yang sekata. Maksudnya sama banyak. Sama banyak. Ikut kotak dia. Contoh begini. Okay. Contoh macam ni. Di sini, jarak antara dua kotak ni adalah sama. Ini sama ni kotak dia. Kotak ni sama besar. Bila sama besar, maksudnya nilai dia juga akan sama. Beza dia tu. Jadi, kalau dua kotak, sini 12, sini 20, beza dia adalah 8 kotak. Okay. Beza dua ini adalah 8 kotak. 8 unit beza dia. Okay. Beza dia 8 unit. Itu 8 kotak lah. 12 ke 8, atas macam ni lah. 20 tolak 12 sama dengan 8. Maksudnya, beza antara kotak adalah 8. Jadi, untuk kotak yang di tengah-tengah sekali tu, berapakah nilai dia? Oleh sebab dia 8, maka tengah-tengah dia, kita akan bagi 2 lah, 4. Jadi, untuk kotak tengah tu, 8 bahagi 2, dapat 4 lah. Maksudnya nombor dekat sini berkurang 4. Bertambah 4, sorry. So, kalau sini 12, maka sini kali di 16. Sifir 4. Dia mesti sama-sama besar. 12 campur 4, 16. 16 campur 4, 20. Seterusnya sambung lah. Kemudian 20 tambah 4, 24. Gitu ya. Okay, 24. Kemudian 24 tambah 4, 28. Macam tu je, dia follow je. Okay, 28 sini. Kemudian 32. Sifir 4.
Contoh yang ni pun sama juga. Yang ni senang sebab apa? Beza sebelah-sebelah je. Bila sebelah-sebelah, berapa beza dia? 48 dengan 42, beza dia ialah 4. 6, sorry 6. Iaitu negatif 48, okey, negatif 42, negatif 42 ditolakkan dengan negatif 48. Okey, beza dia adalah 6. Beza dia 6. Dia berkurang 6, 6, 6 lah. Okey, so apakah jawapan dia? Okey, right? Tengok. Okey, 48 berkurang 6, tinggal 42. Berkurang 6 lagi. Jadi berapa pula? 42 tambah negatif 42 tambah 6, dapat negatif 36. Okey, dia berkurang sebanyak 6, 6, 6. Takut silap, kira kalkulator lah. Okey, negatif 48. Kemudian tambah 6, dapat begitu. Tambah 6, dapat begitu. Tambah 6 lagi, dapat 30. Negatif 30. Okey. Tambah lagi, dapat negatif 30. Okey, tambah lagi. Okey, tambah lagi. Dapat 18. Last kat sini lah. Dia mesti, kotak tu mesti sama besar sebab apa? Sebab dia kata dia adalah garis nombor. Kotak yang sama besar, sama jarak, jadi nilai pun akan berbeza, sama nilai. Beza sama nilai beza dia. Okey, contoh. Okey, yang ni pula dapat. Beza dia ialah daripada 0 sampai 30. Beza kat sini. Sini sampai sini beza dia. So, beza sebanyak 30. Jadi, negatif 30, 0 tolak negatif 30 akan tinggal beza dia sebanyak 30 kotak. Beza dia 30 kotak. Maksudnya, bertambah sebanyak 30, 30, 30 nombor dia. Jadi, negatif 30 dengan 30 sini. Sini dengan sini sama jarak dengan sini ke sini. 30. Jadi, kalau di sini 0, di sini 30 lah. Dia mesti sama jarak. Sebab dia garis nombor. 30 sini. Dan oleh sebab ini tengah-tengah. Di tengah. Kalau sini 15, sini pun 15 lah jawapan dia. Tapi dia negatif. Sebab dia berada di belakang 0. Belakang 0. Okey. Ini pula 15, 30. 30 tambah 30, jadilah 45. Bezanya adalah sebanyak 15. Sebab 2 kotak beza dia. Okey. Beza dia 2 kotak kat sini. Beza antara sini ke sini adalah tadi asal 2 kotak 30, kalau separuh saja, beza dia adalah 15. Iaitu 30 tu dibahagi 2. 30 kita bahagikan 2. Sebab kita nak separuh saja. Dapat 15. Bertambah sebanyak 15, 15, 15 dan seterusnya. Ini adalah plot kotak. Garis nombor nama dia. Okey. Tak faham, tanya lah. Jangan segan-segan yang mana-mana. Tanya je. Jangan takut-takut yang mana-mana. Okey, alright. Yang pertama seterang, nanti yang awal tadi seterang ni, saya tak tunjuk nomornya beza-beza sebab apa? Kotak pun lain-lain beza dia. Lain-lain jarak dia. So, dia tak seragam. Tapi yang ini, dia seragam. So, nombor dia akan sama besar. Alright. Okey. Macam saya cakap tadi, integer ada 2 jenis. Satu positif, satu lagi lah negatif. Okay, alright. Jadi kalau positif, makin besar nombor itu, maka makin besarlah nilai dia. Kalau nombor negatif, makin besar digit tu, makin kecil lah nilai dia. Contoh ni, kita gunakan simbol ini. Ini simbol apa ni? Ini simbol besar daripada. Ini simbol besar daripada. Kita ingat
Simbol ini merujuk pada simbol besar daripada. Besar dari. Itu simbol itu. Yang ini simbol bagi besar dari. Okey. Ni kena ingat. Okey, simbol macam ni, simbol besar daripada. Manakala, dan simbol yang ini pula ialah simbol kecil dari. Simbol begini pula simbol kecil dari. Tu yang tahu beza. Jadi 7 dengan 11, yang besar 7. Yang besar 7. Jadi untuk kes ini, kena letak simbol 7 itu lebih kecil daripada. 7 lebih kecil daripada 11. Macam tu je jawapannya. 7 lebih kecil daripada 11. 19 lebih besar daripada 9. Gitu. 93 lebih besar daripada 73. Gitu. Okey. Bila ada nombor positif dan negatif, nombor negatif lebih kecil daripada nombor positif. Jadi untuk kes yang ini, 11, walaupun dia 11, yang itu 37, tetapi simbol tak sama. Bila simbol tak sama, yang positif akan sentiasa lebih besar daripada yang negatif. Begitu. Tapi kalau simbol yang sama, kalau simbol yang sama, lagi besar nombor tersebut, maka lagi kecil lah nilai dia. So yang ini negatif 8 lebih besar, lebih kecil daripada negatif 3. Tu nombor negatif. Makin besar digit dia, makin kecil nilai dia. Di sini yang besar nomornya lah 43. Ini bermaksud 37 lebih besar daripada negatif 43. Gitu. Okey, 83 dengan 37. Nampak? Bila beza simbol saja, automatik. Yang tak ada simbol tolak, lebih besar. Lebih besar. Jadi, sama okey juga macam ni. Lebih besar. Kalau ada simbol, senang. Yang sama. Bukan tak ada simbol sama, walaupun dia ada negatif tapi dia nombor yang besar, tetap dia dipanggil nombor yang lebih kecil. Kalau simbol tolak, dia kecil. Simbol tambah, dia besar. Kalau sama-sama simbol, bandingkan dia punya nombor dia. Yang ini 11 lebih besar. Yang ini 19 lebih besar nombor dia. Yang ini 93 lebih besar nombor dia. Sangat senang. Yang ini bila simbol tak sama, ini ada tolak. Bila ada tolak, automatiklah yang tak ada tolak tu lah nombor yang lebih besar. Kalau dua-dua tak ada simbol, samalah. Nombor besar lebih besar lah. Tapi kalau dua-dua ada macam ni, ini ada tolak. Ini ada tolak. Yang ini pun ada tolak. Bila dua-dua simbol sama, bila dua simbol sama, kalau dia negatif, nombor yang kecil itulah nombor yang paling besar sekali. Kalau negatif. Alright. Inilah. Nombor yang paling kecil adalah nombor yang paling besar nilai dia. Kalau dia negatif. Alright. Kalau tak ada simbol, simbol berbeza, yang tak ada simbol lah nilai yang paling besar sekali. Kalau tak ada simbol. Kalau ada simbol yang berbeza, yang tak ada simbol tu lah nombor yang paling besar sekali. Alright. Itu dia. Seterusnya, nyatakan yang berikut sama ada dia benar atau palsu. Dia kata 37 lebih besar dari 67. Simbol sama.
Bila simbol sama untuk yang positif, okey, kalau kita buat garis nombor lah, garis nombor kalau garis nombor macam ni, okey, ini kosong. Okey, ini 37. Ini 67. Jadi 67 ni makin ke kanan. Maksudnya 37 ni kecil. Ni kecil. Ini besar. Jadi 37 lebih kecil daripada 67. Patutnya. Tapi dia buat begini. Besarlah pula. So dia adalah palsu. Okey. Dia palsu lah. Tak betul. Tu cara nak tentukan dia benar atau palsu. Okey. Dalam kes ni dia sepatutnya kecil. Jadi dia palsu lah. Okey. Sepatutnya dia kecil. Sebab yang besar nombor ni. Yang besar nombor ini. Okey. Di sini pula simbol sama bermaksud ini besar. Bila ini besar, simbolnya mestilah ternganga ke arah dia. Jadi dari sini dalam kes ni dia kata 3, 2, 1, simbol begini, 1, 3. Ni betul lah. Jangan tulis betul lah. Tulis benar. Sebab soalan kata benar atau palsu. Mesti guna benar atau palsu. Kalau guna betul salah, salah jawapan kita. Alright? Tak boleh guna betul salah. Mesti guna benar palsu. Okey, kalau simbol tak sama, depan ada tolak, belakang tak ada. Kalau kes macam ni senang. Nombor yang tak ada tolak tu adalah nombor yang paling besar sekali. Okey, simbol besar, dia punya bukaan nganga tu, yang ni simbol ni. Okey. Yang ni lah, ingatanlah ni. Okey, simbol macam ni, simbol macam ni, yang ternganga tu, okey. Simbol macam ni, paling simple kena ingat, okey, takut kata keliruan. Okey, kalau macam ni, simbol dia yang ternganga ni, yang bahagian ternganga. Yang bahagian terbuka mulut ni. Terbuka mulut ni merujuk kepada nombor yang besar. Okey, yang ternganga ni untuk nombor yang besar. Itu clue paling mudah lah. Okay. Yang terbuka mulut tu merujuk pada nombor yang paling besar sekali. Okay. Yang tertutup tu pula, yang ni tertutup ni, nombor yang kecil. Yang tutup ni lah untuk nombor yang kecil. Ini besar, ini kecil. Clue dia. Ini kecil. Okay. Bahagian terbuka mulut tu besar. Tertutup tu kecil. Okay. D. Simbol sama. Bila simbol sama, dua-dua negatif. Untuk negatif, makin kecil nilai dia, maka makin besarlah, makin kecil digit dia, maka makin besarlah nilai dia. Jadi simbolnya patutnya yang 78 ni arah mulut terbuka. So ini betul lah. Ini benar. Okey. Yang ni pula palsu. Sebab apa? Dia kata yang negatif tu, dia kata besar daripada. Sebenarnya sepatutnya dia kecil daripada. Okay, alright. Lagi sekali yang ni, simbol tak sama. Bila simbol tak sama, yang tak ada simbol tu automatiklah yang paling besar sekali. Dan simbol nganga pun menghadap ke arah dia. So dia benar. Okay, yang besar 29. Tetapi simbol mulut tu tertutup ke arah dia. So dia palsu lah. Patut yang nganga ni 29. So dia palsu. Kemudian yang ini simbol sama. Okay, bila simbol sama yang negatif, makin kecil nilai itu maka makin besarlah nilai dia. Sepatutnya nganga ini menghadap 38. Tapi dia buat hadap 43. So dia palsu. Okay, siap itu. Sangat mudah, sangat simple. Okay. Bila melibatkan nombor positif dan negatif, kita kena ingat hasil kesannya macam mana. Okay. Dalam kehidupan kita sebenar, okay, selalu cikgu untuk memudahkan murid-murid dia faham, dia menggunakan konsep hutang dan bayar. Ini konsep lah. Okay. Simbol negatif bermaksud kita berhutang.
Simbol negatif bermaksud kita berhutang. Itu dah kata konsep yang mudah untuk kita faham. Okey. Simbol negatif merujuk kepada kita sedang berhutang. Manakala simbol positif bermaksud kita bayar. Kita bayar. Zaman saya sekolah dulu cikgu saya ajar macam ni lah. Positif bayar, negatif hutang. Di mana kalau melibatkan operasi tambah, kalau melibatkan operasi tambah, kalau simbol sama, ini kena ingat betul lah. Operasi tambah dan tolak, ni clue. Untuk clue dia sini. Untuk operasi, ni clue penting. Untuk operasi tambah atau tolak, clue macam ni. Simbol sama, hasil nanti, ikut simbol nombor tambah. Kalau simbol beza, ikut simbol nombor yang besar, kemudian nombornya pula akan ditolak. Nombor tolak. Ini clue yang paling penting, paling simple sekali. Operasi tambah tolak, kita akan tengok simbol dulu. Kalau simbolnya sama, kita akan ikut simbol dia. Kalau simbol tolak lah. Kalau tambah lah. Dan nombor dia akan tambahkan. Tapi kalau simbol berbeza, ikut simbol nombor yang besar, nombor tersebut ditolakkan. Contohnya ni. Ini positif. Ini simbol positif. Ini pun simbol positif. Tak nampak simbol tambah, bermaksud dia simbol ni lah jadi. Jatuh. Ini positif, ini positif. Jadi jawapan akhir akan ikut simbol dia. Tambah juga. Dan nombor tersebut akan ditambahkan. 78 tambah 26. Dapat jawapan dia. Akan jadi nanti jawapan dia adalah 104. Bila positif, tak perlu letak tambah depan, tak apa. Tak ada hal terima. Tapi kalau negatif, wajib letak. Di sini pula. Yang ini simbol tambah. Simbol tambah. Tapi yang ini simbol tolak. Kali ini simbolnya berbeza. Bila simbol berbeza, kita ikut nombor yang besar. Di sini, yang besar adalah 78. Kita akan ikut simbol yang besar. Jadi simbolnya simbol tolak. Ikut simbol yang besar, kemudian nombornya kita akan tolakkan. Iaitu 78 tolak 35. Dapat jawapan akhir nanti negatif 45. Itu jawapan dia. Jawapan akan ikut simbol nombor yang terbesar dan nombornya pula akan ditolakkan. Dapat 45 gitu. Ini cara untuk menentukan apakah hasil bila tambah, bila tolak. Simbol tak sama, ikut yang besar. Dalam kes ni tengok. Yang ini sampul 3. Positif. Negatif. Simbol tak sama. Bila simbol tak sama, ikut nombor yang besar. Yang besar nombor ni. Yang ini simbol depan dia, simbol positif. Di jawapan akhir nanti, mesti ada positif. Sudah positif. Ikut simbol dia. Dan nombor tersebut akan ditolakkan. Di 93 tolak 67. Dapat jawapan dia. Positif, positif 26. Cuma saya kata tadi, simbol positif tak tulis pun tidak mengapa. Tapi kalau negatif, mesti ikut simbol dia. Mesti ikut simbol dia. Pak Nan, ini untuk operasi tambah dan tolak. Kalau simbol sama, ini tolak.
Ini pun tolak juga. Bila simbol sama, kita ikut simbol. Tolak juga. Dan nombor dia, kita akan tambahkan. Nombor dia, kita akan tambahkan. Jadi, apa dia kat situ? Jadilah kat sini, 21 tambah 21, dapatlah negatif 42. Okay. Simbol ikut, nombor tambah. Ini untuk nilai bagi kalau berbeza huruf. Berbeza simbol. Okay. Kalau berbeza simbol, ikut simbol nombor yang besar, nombor ditolakkan. Tapi kalau simbol sama, ikut simbol, nombornya ditambahkan. Yang ini kita kena ingat supaya kita tidak silap faham. Okay. Operasi tambah tolak, simbol sama, ikut simbol, nombor tambah. Operasi tolak, simbol beza, ikut simbol nombor yang besar dan nombor tersebut akan ditolakkan. Okey, jadi untuk operasi tambah dan tolak antara dua nombor akan menjadi negatif. Ini clue soalan kata apabila nombor yang berikutnya nombor akan menjadi negatif kalau nombor yang bertanda negatif. Nombor yang bertanda negatif lebih besar daripada nombor yang satu lagi. Okey, operasi tambah tolak, nombor akan jadi negatif kalau nombor negatif itu lebih besar daripada nombor yang diberikan. Okey. Ini gunanya ni untuk kita faham. Operasi asas aritmetik. Ini yang kedua. Okey. Contoh. 36 tambah 69. Yang ini nombor positif. Yang ini nombor positif. Bila dua-dua sama, simbolnya sama. Positif juga. Bila positif, tak perlu letak positif. Okey. Nombor tambahkan. Dapatlah 104. Itu saja. Sebab apa macam ni? Sebab nombornya sama, simbolnya sama, jadi ikut simbol. Yang ni pula. Yang ini pula, kalau ada kurungan. Ini penting. Yang ni tadi kes tak ada kurungan. Kalau ada kurungan. Ini clue penting. Kalau ada kurungan. Ini penting. Ini penting. Kalau ada kurungan. Sila buka kurungan dulu. Di mana clue dia? Kalau simbol dalam dan luar kurungan sama. Akan jadi simbol. Akan jadi simbol positif. Ini kena ingat. Ini sangat penting. Bila ada kurungan, kita mesti buka kurungan dulu. Di mana kalau simbol luar dalam kurungan itu sama, jawapannya akan jadi positif. Tapi kalau luar dalam tak sama, akan jadi negatif. Luar dalam beza akan jadi negatif. Tolak. Akan jadi negatif. Ataupun tolak. Nama dia lah. Ini cukup penting kita tahu supaya kita tak silap. Kalau simbol dalam luar sama, jadi positif ataupun tambah. Luar dalam beza, tolak. Contoh macam ni. Di luar, positif. Di luar, dia positif. Tetapi, di dalam, dia negatif. Ada kurungan. Simbol berbeza. Bila simbol berbeza, jadilah negatif. Jadi kat sini 82. 82. 83 salim adik. Tolak 32. Gitu. Pastikan ikut simbol. Bila simbol tak sama, jadi negatif. Macam tu. Dan selesaikan. 80 tak 32. Tinggallah 51. Siap. Alright. Ayat ini. Nampak? Ayat ini tak ada kurungan. Tak apalah, senang.
Okey, yang ini nombornya negatif. Ini nombor negatif. Okey, yang ini nombor positif. Ini positif. Dan bila simbol tak sama, cakap orang tadi, bila simbol tak sama, okey, bila simbol tak sama, kita akan ikut simbol nombor yang besar. Ikut simbol nombor yang besar. Dalam ni, nombor yang besar 158. Ikut simbol dia, iaitu tolak. Tolak. Jadi, apa dia kat situ? Jadi begini. Jadi macam ni. Jadi macam ni, okey, sama dengan negatif. Mesti ada negatif. Dan nombornya ditolakkan. 158 tolak 62. Walaupun akan tulis tambah, tak apa. Okey. Yang penting ini besar, nombor ni besar. Maka ikut simbol yang besar, 158 tu. Kemudian ditolakkan dengan nombor yang lagi satu. Jadilah jawapan akhir negatif. Negatif. Okey. 58 tolak-tolak belah-belah tu, okey, tinggal 6. Okey. 15 92. 96. Takut silap kaki tu je lah. Tak apa. Okey. Macam ni negatif 158. Okey, kemudian ditambahkan dengan 62 gitu, dapat 96. Negatif. Okey. Kena hati-hati dengan simbol positif negatif. Okey. Tengok ini pula. First kali ada kurungan. Bila ada kurungan, kita mesti selesaikan yang kurungan dulu. Buka kurungan tersebut. Okey. Bila buka kurungan, pastikanlah, okey. Pastikanlah dianya sentiasa. Sentiasa betul lah. Okey. So dekat sini, lihat contoh. Besar sikit. Ya. Di sini ada kurungan. Mesti selesaikan yang ini dulu. Kena buat ni dulu. Dan di sini dekat luar positif. Dekat dalam negatif. Simbol berbeza. Bila simbol berbeza, ikut simbol. Ikut simbol. Jadi kat sini apa jadi? Jadi macam ni. Okey, yang ini salin balik sahaja sebab kita tak buat apa-apa operasi lagi. Salin balik sahaja. Negatif 463. Salin semula. Sebab kita tak buat apa-apa operasi sini lagi. Yang ini. Bila simbol tak sama, jadi simbol tolak. Simbol tolak. Dengan 325. Gitu. Dan sekarang tengok. Sekarang sudah tidak ada lagi kurungan apa-apa. Okey. Dan kita mendapati bahawa yang ini simbolnya negatif. Yang ini simbolnya pun negatif juga. Simbol yang sama. Bila simbol yang sama, bila simbol yang sama, kita ikutlah nombor yang, bila simbol sama, jawapan akhir akan ikut simbol itu. Dan nombornya akan ditambahkan. 463 tambah 325. Macam gitu. Maksudnya sini lah, awak berhutang 463. Kemudian hutang lagi 325. Hutang awak akan bertambah-tambah. Okay? Hutang akan bertambah-tambah. Maka jadilah hutang kita sebanyak. Ini sebut satu-satu ni. Okay, sebanyak negatif. Okay? Negatif 8, 7. Macam tu. Last kali. Okay, boleh faham tak faham tanya tau. Yang mana-mana yang segan-segan, tanya je. Okay, next satunya. Okay, untuk yang kedua tu, tidak ada kurungan apa-apa. So, yang ini simbol tolak. Okay, yang ini simbol tolak. Yang ini pun simbol tolak juga. Sama-sama simbol tolak. Berhutang 15, hutang lagi 7. Maka hutang kita akan bertambah. Bila hutang bertambah, simbolnya ikut. Simbolnya ikut. Okay.
Kemudian nombornya akan ditambahkan. So 15, okay, ditambahkan dengan 37 tutup kurungan. Okay, simbol akan ikut. Kemudian nomornya akan ditambahkan. Jawapan akhir jadilah macam ini. Okay, jadilah macam ini. Iaitu negatif 52. Takut silap kalkulator. Gini ya, contoh. Negatif, kita ikut tu. Negatif 15 tolak 37 dapat negatif 52. Yang penting kita tahu konsep lah. Boleh dapat jawapan menggunakan kita terus, tak ada salah. Okey, cuma kalau soalan tu kata bentuk ini. Kalau bentuk ini kita tunjuk working. Tak tunjuk working ni hilang markah. Kalau macam ni kan contohnya. Boleh guna kereta, ikut je kereta. Okey, dia buat tu. Tolak 72. Okey, tolak 72. Tolak buat kurungan tambah 31 tutup kurungan. Boleh buat macam ni, tak ada salah. Tu kan bagi jawapan. Negatif 37. Boleh buat macam ni. Okey, boleh buat macam ni. Tetapi kalau soalan bentuk macam ni, kalau kita bagi jawapan sahaja 103, okey, walaupun dia betul tetapi tak ada markah. Sebab soalan kata selesaikan, mesti ada working. Tak buat working, walaupun jawapan betul, tidak ada markah dalam exam. Okey, sebut selesaikan, mesti ada working. Mesti ada jalan kerja. Okey, jalan kerja. Kalau dia kata nyatakan, tuliskan, tak payah. Okey, alright. Sebut perkataan selesaikan, mesti ada dia punya working, jalan kerja. Kalau sebut nyatakan, tuliskan, tak perlu jalan kerja. Okey, macam kes ni macam ni, buat macam ni kosong markah lah. Dia mesti ada jalan kerja. Okey, so kat sini tengok. Di sini ada simbol kurungan. Kena selesaikan dulu ni. Di mana? Di luar simbol negatif. Di dalam simbol positif. Simbol yang berbeza. Bila simbol yang berbeza, kita ikutlah, kita akan jadi simbol negatif. Okay? Simbol berbeza jadi simbol negatif. Okay, so sama dengan simbol negatif. Dan nombor dia akan ditolak. Dia akan ditambahkan. So yang ini, yang depan 72, belakang 1. Nombor dia akan ditambahkan. Jadilah 103. Okey, lagi sekali, ini pun sama juga adanya. Okey, adanya, kata apa? Adanya kurungan. Buat kurungan dulu kat sini. Oleh sebab kedua-duanya simbol yang sama. Ini dia negatif, ini dia negatif. Okey, bila simbol sama, jadi tambah. Simbol sama ditambah. Jadi apa jadi kat sini? Jadilah sini, yang depan ni salin balik. Sebab kita tak ubah apa-apa. 142. Kita salin semula sebab kita tak buat apa-apa operasi. Yang ini je salin balik sahaja kerana kita tak buat apa-apa operasi pun kat sini. So just salin balik sahaja. Sebab kita tak buat apa-apa operasi pun kat sini. Kita hanya just tengok dulu. Gitu. Ayat ini bila simbol sama jadi tambah. Jadi tambah sebab simbolnya sama. Jadi simbol tambah. Dan ini pun salin balik saja. 1, 2, 3. Tu mula-mula. Sekarang dah tak ada kurungan dah. Okay. Bila tak ada kurungan dah, kita bandingkan dua nombor tersebut. Satu ada simbol negatif, satu lagi tiada. Okey. So bila simbol berbeza, ikutlah nombor yang paling besar. Yang paling besar 142. Ini besar. Jadi kita mesti ikut simbol nombor yang besar. So jawapan akhir nanti akan ada negatif juga. Gitu. Dan nombor dia kita akan tambahkan. Jadi 142, nombor kan ditolakkan. 142 tolak 123. Begitu. Okay, bila simbol berbeza, ikut simbol nombor besar, nombor tersebut akan ditolakkan. So dapat jawapan akhir nanti negatif. Negatif. Okay, 2 tolak 3 tinggal 9. 3 tolak 2 1. 19. Macam tu. Selesai.
Okay, alright. Yang ini pun sama juga. Simbolnya sama. Okay. Yang ini, okay. Ini simbol sama. So, apa jadi? Langkah pertama, dia salin balik. Okay. Yang depan tak buat apa-apa. Salin balik sahaja. So, negatif 101, salin balik sahaja. Okay. Bila simbol sama, tambah 263. Okay. Sekarang dekat sini, yang besar nombor 263. Jawapan akhir mesti ikut simbol dia. So, simbol dia ialah simbol tambah. Simbol tambah. Jadi, kita akan ikut simbol tambah. Jawapan akhir akan jadi positif. Okay. Positif. 263 akan ditolakkan dengan 101. Okay. Ikut simbol dia. Simbol besarnya tambah. Okay. Simbol ikut yang besar. Tambah. Nombornya pula akan ditolakkan. So, 263 tolak 101 dapat jawapan akhir. Okay. Jawapan akhir ni simbol tambah tak tulis pun tak apa. Dapat jawapan 162. Begitu. Simbol tambah tak tulis pun tak apa. Nak tulis pun tak ada masalah. Okey saja. Tak ada hal. Okey, yang ini dua-dua sama, tak ada masalah. Sama dengan positif saja. Dapatlah kat sini 104 juga. Sama soalan ni ke? Sama soalannya. Okey, 104 je. Sama je. Okey. Itu kalau melibatkan dua nombor. Lebih nombor boleh tak? Boleh. Contoh ni. Lebih nombor tak apa. Salin je. Yang ini positif. Okey, positif. 5. Yang ini pun positif. Sama juga positif. Okey, sama positif. Nombor dia positif juga. Alright. So, positif. Sama. Yang ini pun positif juga. Positif juga nombor dia. So, bila semua simbol sama. Ini positif. Ini positif. Maka jawapan akhir pun akan sama simbol lah. Simbol sama. Okey. Bila simbol sama, jawapan akhir akan sama simbol lah. So, akan jadi sini nanti sama dengan 5, okey, tambah 18. Okey, simbol sama. Okey, kemudian nombor tambah. 5 tambah 18 tambah 162. Boleh bagi kita tak salah, okey je. Okey, dapat jawapan. Okey, positif saya buat. Tu dia 5 tambah 18. Okey, 5 tambah 18 tambah dengan 162 dapat jawapan 185. Positif tak tulis pun tidak mengapa, tak ada hal, okey saja. Tapi kalau negatif wajib tulis. Gitu. Okey, sini contoh. Nampak? Okey, kalau takut silap, kita buat satu. Kita buat yang ni dulu. Okey? Takut keliru kita buat satu tak apa, tak ada hal. Okey. Kita buat yang ni dulu. Okey, yang ini kita tengok. Buat yang ni dulu. Okey, yang ini kita tengok. Di sini 35 positif. Yang ini negatif. Okey. 35 positif, yang ini negatif. Simbol tak sama. Bila simbol tak sama, ikut nombor yang besar. Yang besar 45. So, apa jadi? Jadilah ini negatif jawapan akhir nanti. Akan jadi negatif. Negatif. Kena ada gitu. Negatif dan nombornya akan ditolakkan. Jadi, negatif 45 tolak 35. Itu. Okey. Ini salin. Kita ni. Dan yang belakang tu salin semula sebab kita tak buat proporsi. Yang ini salin semula. Sebab kita buat proporsi. Salin balik je. Tak apa, tak ada hal. Macam tu. Okey. So, apa jadi? Akan jadi negatif juga lagi nanti. Negatif berapa nanti? 40 tak 35 tinggallah negatif 10. Okey, lepas tu sambung dengan yang ni. Tambah dengan 183. Okey. Sekarang tengok. Masih lagi simbol berbeza. Yang ini simbol tolak. Ini simbol tolak. Yang ni simbol tambah. Okey. Ini tambah, ini tolak. Simbol berbeza. Bila simbol berbeza, ikut nombor yang besar. Yang besar 183. Ikut yang ni. Mesti ikut nombor yang besar. So, nombor yang besar, simbolnya positif. Jawapan akhir mesti positif. Dan nombornya akan ditolakkan. 183 tolak 10.
Dapat jawapan akhir sama dengan 173. Begitu. Okey, itu kalau tiada kurungan. Kalau ada kurungan, buat dululah. Yang ini, selesaikan dulu ini. Bandingkanlah. Bandingkan. Di sini simbolnya tak sama. Yang ini pun simbol tak sama. Bila simbol tak sama, jadi tolak. Tolak jadi. Tolak. Jadi 52. Saya buat ini. Okey, 52. Okey, kopi dulu. 52 akan jadi tolak. Sebab simbol tak sama. Tolak 16. Kemudian tolak 88. Sebab simbol tak sama di atas tadi tu. Macam tu. Okey. Takut keliru, kita buat satu-satu. Yang ni dulu kita buat. Buat yang ni dulu. Simbol tak sama. Ikut simbol yang besar. Yang besar 52. Positif. Nombornya tolak. 52 tolak 16. Belakang salin balik. Sebab tak buat apa-apa pasti lagi. Okey. So sama dengan 52 tolak 16. Tinggallah 36. Positif. Ini sambung. Okey, sekarang yang depan positif. Yang belakang negatif. Okey, simbol tak sama. Bila simbol tak sama, ikutlah nombor yang besar. Yang besar 88, maka jawapan akhir nanti mesti ada simbol negatif. Jadi negatif. Okey, kemudian nombornya akan ditolakkan. 88 tolak 36. Dapat jawapan akhir nanti ialah negatif jugalah. Okey, jawapan akhir nanti negatif berapa? Tolakkan saja. Okey, dapat situ 8 tolak 6 tinggal 2, 8 tolak 3 tinggal 5. Okey, negatif 52. Itu jawapan akhir dia. Kalkulator, ikut je. 52 tolak kurungan tambah 16 tutup kurungan tambah kurungan tolak 88 tutup kurungan sama dengan. Dapat apa sama? Itu kalau gunakan kita. Tapi soalan yang minta kata selesaikan. Mesti ada working. Okay, alright. Settle . Tak faham tanya. Jangan malu-malu dan segan. Okay, yang ni. Sama juga. Ada kurungan, buka kurungan. Ini simbol sama, tambah. Okay. Simbol sama jadi tambah. Okay, simbol tak sama jadi tolak. Okay, simbol tak sama jadi tolak. Okay. Okay, simbol sama jadinya tambah. Step pertama kita. Kita buat lagi tu, tak apa. Okay. Begini kita buat, kita buka kurungan dulu semua. Tulis macam ni, tak apa, tak ada hal. Okay, alright. Tulis gini. Okay, simbol sama jadi tambah. Tak sama jadi tolak. Itu mula-mula. Buka semua kurungan. Pasti dia jadi begini. Okay. And then, takut silap, takut keliru, buat satu-satu. Yang ini, okay. Buat ni dulu. Buat ni dulu. Di mana simbol tak sama. Ikut simbol nombor yang besar. 131. Ikut. Okay. Simbolnya tambah. Buat simbol tambah. Apa nombor dia? Okay, nombor dia adalah 131 tolak 83. Macam tu. Okay. Ikut simbol dia. And then nombor tersebut akan ditolak itu. Kemudian yang ini sambung lagi. Tak apa. Sebab tak buat apa, tak buat apa-apa. Salin balik. Apa jadi? Positif. Okay. 1 tolak 3 tinggal 8. 2 tolak 8 tinggal 4. 48 gitu. Positif. Positif tak tulis pun tak apa. Okey, sambung dengan ini. Yang ini pula simbol tak sama. Yang besar 48. Ikut simbol yang besar. Jadi jawapan akhir akan jadi positif juga. Positif juga. Positif. Nombornya akan di
tolakkan. Jadi 48, okey, 48 ditolakkan dengan 31. Dapat jawapan akhir dia positif, positif 17. Simbol positif tak tulis pun tidak mengapa. Tak ada masalah. Okey saja. Okey, next seterusnya. Yang ini. Okey. Tak ada apa kurungan, tak ada hal. Okey, saja tak ada hal. Salin balik saja. Okey. Oleh sebab di sini simbolnya ialah negatif. Senang sikitlah. Ini negatif. Ini pun negatif juga. Senanglah. Sebab simbol sama. Okey. Ini pun negatif juga. Yang ini pun simbol negatif lah juga. Okey, alright. So, ketiga-tiga simbol negatif, jadi senang. Okey, kalau simbol yang sama senang. Kalau simbol yang sama, just salin balik saja. Simbolnya ikut. Simbolnya ikut negatif. Nombor ni tambah semua. 18 tambah 45 tambah 1. Ini kalau kes simbol semua sama. Okey, simbol semua sama senang. Macam ni kes tadi ni. Simbol semua sama senang. Ikut simbol, nombor tambah semua. Dia kalau susah, kalau dia hati kalau simbol berbeza ataupun ada kurungan. Itu kena hati-hatilah. So ni apa dapat? Sama dengan, okey, sama dengan, okey, sama dengan, okey, selesaikan je. Selesaikan saja, dapat jawapan. Okey, so sini 18, okey, 18 tambah 45 tambah dengan 31. Dapat jawapan 94. Buka kurungan tu, letak 94. Siap dah jawapan dia. Gitu je. Okey, dekat sini. Ada kurungan dulu. Buat kurungan dulu lah. Sini. Buat kurungan dulu. Sebab dia simbol yang berbeza, maka simbol akan jadi negatif nanti. Okay? Simbol berbeza, jadi negatif nanti. So, langkah pertama, kita buat macam ni. Salin balik dulu. Tak ada masalah. Okay, salin balik dulu. Tak ada masalah. Gitu. Okay. Kemudian, ini. Berbeza, tolak. Gitu. Langkah pertama kita. Buka semua kurungan, jadi macam ni. Okay, sekarang 166 dia positif. 45 dia negatif. 293 dia negatif. So ada dua simbol yang berbeza, satunya positif, satunya negatif. Untuk mengelak kekeliruan, kita buat satu-satu daripada kiri ke kanan dululah. Tak apa. Ni buat sini kiri ke kanan. Okey, kita buat yang tu. Kita buat yang depan dululah. Depan dulu. Depan dulu dia kata apa? Dia kata yang biru, yang merah, pink tu. Yang besar 166. Maka kita akan ikutlah simbol yang besar tu. Positif. Dan nombornya tambah macam biasa. 166 tu ditolakkan dengan 45. Okey, yang belakang salin balik sahaja sebab kita tak buat apa-apa operasi. Salin balik di belakang tu. Okey, sama dengan 166 tolak 45 akan tinggal 6 tolak 1, 5, 1. 4, 1. Macam tu. Dapatlah 1, 2, 1. Positif. Okey, di sini depan positif, belakang negatif. Simbol tak sama. Ikut nombor yang besar. Yang besar ini. Jadi jawapan akhir akan ada negatif. Sama dengan. Negatif. Simbol belakang akan ada negatif. Negatif apa? Ikut simbol dan nombornya akan ditambahkan, ditolakkan. Jadi 293 ditolak dengan 121. Dapat jawapan akhir negatif. Negatif berapa? Itu dia. Dapat jawapan nanti negatif. 3 tolak 1 tinggal 2. 9 tolak 2 tinggal 7. 2 tolak 1 tinggal 1. Jadi 172. Jawapan akhir sekali. Kalau kalkulator
166 tolak 45 tambah dengan negatif 293. Tolak dengan 293 lagu tu. Tutup kurungan sama dengan. Dapat jawapan negatif 172. Okey. Itu operasi melibatkan operasi tambah tolak melibatkan integer. Okey. Integer. Okey. Bentuk ayat. Okey. Bentuk ayat. Yang ni ya. Okey. Badrul Zaman ada duit dalam bank 850. Cerita pertama, dia ada duit sebanyak ini dalam akaun bank dia. Okey. Kemudian dia tambah, clue kata, dia tambah 150 lagi. Ni. Clue dia. Duit dia akan bertambah lagi sebanyak ini. Okey. Asalnya dia ada duit sebanyak ini. 850. Ni duit asal dia. Kemudian dia tambah duit dia lagi ni. Kemudian dia kata apa pula? Pada bulan Disember, dia merancang membeli. Dia beli kasut dan baju sekolah baru. Dia beli. Bila beli, kena bayar. Bila bayar, duit kita nanti akan berkurang. Berkurang berapa? Berkurang sebanyak 35 dan 85 ringgit. Itu beza dia. Okey. Tuliskan satu ayat matematik menggambarkan baki simpanan dia. Dia tulis ayat matematik. So, apa ayat dia? So, ayat untuk baki dia. Untuk kira baki duit dia, apa kena buat? Mula-mula sekali, duit yang dia ada, 850, tambah duit yang dia simpan, 150, tolak dengan dia beli kasut 35, beli baju 85. Itu ayat matematik dia. Okey? Dan dia kata apa? Seterusnya, selesaikanlah itu. Selesaikan dia kata. So, ambil yang ni, itu tu, selesaikan saja. Okey? Mula-mula sama dengan. Okey? Dah selesai. Okey? Tengok situ. Di sini tengok apa beza dia. Kita tengok. Untuk memudahkan kerja kita. Okey? Memudahkan kerja kita di sini. Tengok ayat di situ. Okey? Kita ada 85 tu. Okey. Ada positif di sini. Ada negatif kat sini. Kita kumpulkan. Positif, negatif. Supaya mudah kerja kita. Okay, alright. Kita samakan dia. Bila samakan dia, yang biru tu, simbol sama-sama lah. Jadi, 850 tambah 50 jadi 1,000. Okay. Okay. Yang ini pula sama juga. Simbolnya sama. Bila simbol sama, ikut simbol. Okay. Ikut simbol, nombor dia nanti akan jadi bertambah. Alright. Jadi ni 1,000. Okay. Lepas tu, yang ini kan jadi simbol sama ikut simbol. Nombor tambah. So, 35 tambah 85 akan jadi 120. Ni yang belakang. Negatif tu. Okay, ini yang belakang. Sekarang tengok. Sekarang dah ada dua saja. Satu yang positif, satu yang negatif. Simbol berbeza ikut nombor yang besar. Yang besar 1,000. Ikut simbol dia. Simbol tambah. Nombornya tolakkan. 1,000 tolak dengan 120. Okay. 120. Okay, dapat jawapan akhir dia sama dengan positif 880. Simbol positif tak tulis pun tak apa. Tak ada masalah. Siap. Okey, untuk soalan ni. Okey. Tengok soalan ni pula. Dia kata apa sini? Dia kata
Rajah menunjukkan papan roda berputar ada berlabel huruf dan angka. Ini maklumatlah. Maklumat kata papan ini ada label huruf dan angka. Okey, huruf T, huruf H semua ni. Okey, soalan kata apa? Soalan kata. Okey, soalan kata. Okey, soalan kata apa? Shakila membuat 3 putaran. Okey, 3 putaran kita. Jika jarum tersebut berhenti berputar, ni saya tinggal sorry ya. Ni sorry, bukan 3, 4 lah, 4. Okey, 4 putaran, typo lah tu. Okey. Shakila telah membuat 4 kali putaran. Okey, dia pusing roda tersebut sebanyak 4 kali kata. Dan roda tersebut berhenti pada label MATH. Elok-elok ejaan mat. Okey. Pertama pusing dapat M. Kedua pusing dapat A. 3 pusing dapat T. 4 pusing dapat H. Dia kata, hitung hasil tambah nombor-nombornya. So dekat sini apa nombor-nombor dia? Kita semua masuk tengok. Okay. Nombor dia ada huruf MAT. Okay. Nombor dia tadi adalah MAT. MAT. Okay. Nombor tadi adalah sorry. Okay. Nombor tadi adalah huruf MAHT. Okay. Itu nombor dia. MAT. Okay, untuk label MAT tu, kita cuba masuk nilai dulu, tak apa. Masuk nilai dulu, sekejap ya, saya masukkan nombor. Okay, sebab dia lari tadi, setting. Okay, MAHT. Okay, susun ikut urutan soalan bagilah. Okay, di mana huruf M mewakili nombor M, 8. Okay, M mewakili nombor 8. Okay, A mewakili negatif 4. A mewakili negatif 4. Nombor dia. H mewakili negatif 3. Dan T mewakili, ni kena hati dah, nampak macam 9. Sebenarnya dia 6. Okay, bukan 9 6. Sebab nampak huruf T tu. T tu terbalik kan. So T tu, bila kita pusingkan nanti, pusing kan, sepatutnya T tu adalah nombor 6. Okay, bukan 9 ya. Hati-hati. Okay, T tu adalah nombor 6. Bukan 9. Berhati-hati tu. Ya, hati-hati ya sini ya. Okay, dan soalan kata apa? Soalan kata hitung hasil tambah dia. Hitung hasil tambah. Jadi, ini bermaksud nombor dia 8. Okay, tambah dengan negatif 4. Okay, 8. Tambah dengan negatif 4. Kemudian A tadi, H dan 3 ya. Kemudian tambah lagi dengan negatif 3. Kemudian tambah lagi dengan 6. 6. Gitu. Okey. Lagi sekali kita bandingkan. Bandingkan tengok. Adalah perbezaan simbol-simbol. Ada kurungan. Kita buat kurungan dulu. Yang ni. Simbol tak sama. Jadi tolak. Okey. Simbol tak sama. Jadi tolak. Okey. Kita selesai dulu. Sama dengan 9 tolak 4 tolak 3 tambah 6. Nak mudah, yang sama simbol kita kumpulkan. 9 dengan 6 sama simbol. Dua-dua tambah. Ini dengan ini sama simbol. Dua-dua tolak. Kita susun ikut tambah sering. Macam tadi, operasi tambah tolak kalau simbol sama ikut simbol. Jadi 9 tambah 6 dapat 15. Yang merah tu pula simbol sama ikut simbol dia. Ikut simbol dia negatif juga, nomornya akan ditambahkan. Jadi 7. Okey, sekarang simbol tak sama. Bila simbol tak sama, ikut yang besar. Yang besar 15, positif. Mesti positif. Nombornya ditolakkan. 5 tak 7, tinggal 8. Itu jawapan akhir sekali. Dah siap dah. Okey, kena pandai tulis betul lah supaya kita
tidak silap tulis jawapan. Okey. Alright, saya ada soalan. Cikgu, ya saya. Boleh tulis kat situ, boleh cakap pun tak apa, tak ada salah. Okey je. Nak tanya apa? To math. M-A-T-H ya. Sekejap Math. M-A-T-H. Okey, M-A-T-H. Okey, sekejap Okey, alright. Okey, thank you. Okey. M-A-T-H. Okey, T ni, nah sorry ya, tak typo. Okey, 9. Sini lah, negatif 3. Okey, alright. Negatif 3. Okey. Ni kena, yang tadi kena hati-hati ni. Okey. Tak apa, tak ada salah. Okey, so 8. 8. Okey, sekejap. Lagi. Okey, typo tadi ya. Sorry. Okey. Jadi M8. Okey, sorry ya. M8. Okey, 8 tambah negatif 4. Kemudian tambah dengan uh, 6. Tambah dengan 6. Juga 9. 6. Okey, 6. Kemudian tolak dengan, tambah dengan negatif 3. Okey. Alright, sorry ya. Okey, gitu. Jadi kita kumpulkan. Okey, ni 8. Sorry. Okay, terima kasih yang tegur. Okey, 8. Kemudian tambah dengan nanti susun ikut tempat masing. Negatif 4, negatif 3. So, dapat 14 sini. Okey, dapat 7 sini. Okey, thank you yang tegur. Alright, tak pasan. Okey, alright, gitu dapat jawapannya. Selesai. Okey, next. Yang ni pula. Dia katakan ni, hitung pula ni. Dia kata, hitung yang ni pula kata. Hitungkan M tolak A tambah negatif T tolak H. Lebih susah sikit ni. Nampak ayat dia? Tadi kita kata, yang tadi ayat dia. Ni ayat mat tadi. Okey, sekarang soalan kata apa kali ni? Soalan minta kata apa? Soalan katakan dia nak M tolak A. Jadi M dia ialah 8. Tolak A. A dia ialah negatif 4. A dia ialah negatif 4. Itu A dia. Okey. Ini soalan. Tolak. Ni tolak. Tolak. Tu. Mesti ikut kena soalan. Dia kata M tolak A. Ini M. Sebut ikut color. Senang kita nak rujuk. M8. Dia kata tolak dengan A. A yang ni. Letak merah. Tolak yang ni. A. Kemudian tambah dengan kata T. Tambah T dah. T ialah 6. Tambah dengan kata negatif T. Soalan beritahu. Soalan kata tambah dengan negatif T. Ini soalan beri. Mesti ikut. So tambah dengan negatif dia kata. Okey. Tambah dengan negatif. Mesti ikut kehendak soalan. Tambah dengan negatif T. T ialah 6. T ialah 6. Kemudian dia kata, okay, T ialah 6. Kemudian dia kata, seterusnya, tolak dengan H. H ialah negatif 3. Ni ialah H. Negatif 3. H negatif 3. Kita tolak gitu, tak apa. Negatif 3 situ. Itu H. Okey, dapat apa jawapan? Okey. Yang ini mesti ikutlah. Inilah kehendak soalan. Okey. Yang tanda warna pink tu semua itulah yang soalan minta. Okey. Pink tu soalan minta. Yang ni yang soalan minta. Kita ikut kehendak soalan di atas tu. Okey. Yang ini pula soalan bagi. Soalan bagi dalam tu. Okay, ini 8 soalan bagi. Ini pun tempat ni soalan dalam maklumat tu. Okey, lepas tu 6 ni pun soalan bagi tahulah. 6 tu soalan bagi tahu. Okey. Dan ketiga ni soalan bagi tahu untuk H tu. Tu. Pastikan susun ikut apa yang soalan minta. Okey, nampak? Yang ini adanya simbol yang berlainan. Ada simbol kurungan. Ni ada kurungan, ni ada kurungan. Okey, ini pun ada kurungan. So mesti buka kurungan dulu. Buka kurungan dulu. Bila buka kurungan, apa jadi? Okey. Bila buka kurungan, apa jadi? Okey. Jadi apa? Yang depan tak ada apa-apa. Salin balik. Okey. Yang ini simbolnya sama. Jadilah tambah 4. Kemudian simbol tak sama. Tolak 6. Kemudian simbol sama.
tambah 3. Okey. Ini simbol sama, ini simbol sama, ini simbol tak sama. Tak sama simbol tolak. Sama simbol tambah. Okey, ada kurungan, mesti buat yang kurung dulu, bukakan dia, jadi gitu. Okey, sekarang dah habis kurungan dah. Bila dah habis kurungan, kita buatlah operasi untuk mudah kerja kita, yang sama simbol kita satukan. Ini sama ini, sama ini. Semua simbol tambah. Tulis kalikan saja. So, 8 tambah 4 tambah 3 dan tolak 6. Ini simbol beza. Tak belakang lah. Okey, gitu. Ni saya buat satu-satu supaya awak nampak lah. Okey, ni depan dia. Okey, so kita ada duit RM8. Tambah duit kita lagi sebanyak RM4. Jadi 12. Tambah lagi 3. Duit kita jadi 15. Sekarang duit kita jadi RM15. Kita ada duit sebanyak RM15 sekarang ni. Kemudian kita beli barang berharga RM6. So tolakkanlah dia. Bila tolak, duit kita tinggal berapa baki lagi? Tinggal baki lagi RM9 sahaja. Positif. Sebab apa positif? Sebab 15 tu lebih besar daripada negatif 6. Siap. Okay, alright. Tu selesai. Okay. Soalan nombor 4. Yang ni dia minta ganti-ganti saja. Yang ini simbol. Ni kita selesai ni dulu. Ada kurungan. Buat kurungan dulu. Selesaikan yang ini dulu. Ni selesai dulu. Yang ini ada kurungan. Selesaikan yang ini dahulu. Mula-mula. Okay. Yang ini pun ada kurungan juga. Selesaikan juga ni. Ada kurungan juga. Okay. Ini pun ada kurungan juga. Selesaikan dulu. Selesaikan, kita buka kurungan dulu mula-mula. Langkah pertama kita. So yang pertama tu simbol tak sama. Jadilah tolak. Sebab simbol tak sama. Tolak. Yang kedua simbol sama. Jadilah tambah. Sebab simbolnya sama. Tambah. Yang ketiga simbol tak sama. Tolak. Sebab simbol tak sama. Tolak. Tu langkah dia. Alright. Seterusnya. Okay, seterusnya. Okay, yang ni. Okay, yang ini dia positif. Dia positif. Yang ini dia negatif. Dia negatif. Okay, tolak ya. Jadi, 525 lebih besar daripada 3, ikut simbol. Maka simbol tolak sini. 525 tolak 23. Jadi berapa? Okay. 523 tolak 23. Simbol berbeza, nombor ditolak. So 525, okay, 525 tolak 23, tinggal jawapan dia 502. Gitu. Right? Yang ini pula, tambah tolak. Simbol berbeza. Ikut simbol. Yang besar ini. 352. Simbolnya tambah. Kemudian, dapat 251 saya bagi. Okay, sekarang 502 simbolnya tolak. 251 simbolnya tambah. Yang besar kat sini ialah nombornya 5. Okay, simbol tak sama, ikut nombor yang besar. Yang besar yang ini. Ikut simbol yang ini. Nombornya akan ditolakkan. So 502, okay, 502 ditolakkan dengan 251, dapat jawapan 252. So negatif 252. Jawapan akhir sekali. 252. Siap. Okay, ada buat tu. Cek kalkulator. Jawapan kita betul tak? Follow saja. 23 tambah kurungan negatif 525 tutup kurungan tolak kurungan negatif 352 tutup kurungan tolak kurungan
positif 101. Positif 101. Tutup kurungan sama dengan. Okay, dapat jawapan 251. Sorry. Okay. Siap jawapan dia. Itu ialah melibatkan operasi tambah dan tolak. Okay. Tambah tolak itulah urusan dia. Jadi saya ulang sekali ya. Untuk kes soalan ini, pertama sekali tadi, sekarang tadi, okay. Tajuk yang pertama ni adalah integer. Ya, satu-satu integer bukan semua integer. Okay. Sebelum tu, nombor nisbah dia adalah nombor integer. Okay. Dan dia berbentuk, okay, integer, nombor bulat, tiada pecah, tiada perpuluhan, dan dia ada dua jenis, satu positif, satu negatif, di mana negatif kurang dari kosong, positif besar dari kosong. Ini kurang dari kosong, itu pula besar dari kosong. Okay, alright. Di mana digit negatif, semakin besar digitnya, maka semakin kecil nilai dia. Nilai digit positif pula, semakin besar digit dia, semakin besar nilainya. Okay, alright. So, integer dia tidak ada perpuluhan, tidak ada pecahan. Yang ada perpuluhan pecahan, dia bukan integer. Integer ada dua jenis, positif, negatif. Bukan integer pun ada dua jenis juga, positif, negatif. Alright. Okay, di mana topik ini semasa satu, awak kena tahulah nak susun nombor tersebut ikut tertib menaik ataupun menurun. Menaik susun dari yang paling kecil sampai paling besar, menurun dari paling besar kepada yang paling kecil sekali. Okey, kalau diberikan garis nombor, nombor setiap kotak-kotak itu mestilah seragam. Tak boleh beza jauh. Okey, alright. Jadi kita kena pandai tengok dia punya pattern lah. Dia pattern dia. Okey, alright. Okey, contoh itulah pandai. Okey, kalau dia suruh kita gunakan simbol, ternganga tu simbol besar. Okey, menganga tu. Mulut terbuka merujuk pada nombor yang besar, mulut tertutup nombor yang kecil. Alright. Okey, kemudian untuk operasi tambah tolak, syarat utama dia ialah kalau simbol sama ikut simbol, nombornya akan ditambahkan. Kalau simbolnya berbeza, ikut simbol nombor yang besar, nombornya akan ditolakkan. Okey, simbol positif boleh untuk kita tak letak. Okay. Kalau simbol negatif, wajib letak simbol negatif. Tak letak, salah. Kosong markah. Okay, alright. Okay. Harap faham kat situ, Okay, itu untuk operasi tambah dan tolak. Okay. Dia berbeza dengan operasi darab dan bahagi. Okay, saya ulang sikit ya. Okay, darab bahagi. Ini sepatutnya nak buat minggu depan. Tak apa, kita buat hari akan sempat. Okay, untuk operasi darab bahagi pula. Okey, tak ada sini ya. Sekejap sini. Alamak, tak ada sini. Okey, untuk operasi darab bahagi pula. Tadi tambah tolak. Okey. Sekarang operasi darab dan bahagi. Mana dia? Okey. Untuk ini untuk operasi tambah tolak. Okey, ini untuk operasi tambah tolak. Okey, untuk operasi tambah dan tolak. Ini. Okey, sekarang kita tengok operasi darab dan bahagi. Okey, untuk tambah tolak ini clue dia. Okey, sekarang kita buat operasi darab dan bahagi pula. Okey, ni on the spot lah. Okey, untuk darab dan bahagi, letak sini nota dulu. Okey, untuk operasi darab dan bahagi atau bahagi. Okey, clue dia lagi mudah. Untuk operasi darab dan bahagi, clue mudah. Simbol sama, jadi positif. Okey, simbol beza jadi negatif. Jawapannya. Simbol sama, jawapan positif. Simbol beza, jawapan negatif. Itu saja clue dia. Okey.
contohnya. Start kat bawah lah. Okey, contohnya. Okey, operasi darab dan bahagi. Okey. Untuk operasi darab dan bahagi, saya ulang sekali, kalau di darab dan bahagi itu huruf simbol yang sama, jawapan akan jadi positif. Kalau jawapan tak simbol tak sama, jawapan jadi negatif. Okey, contoh. Okey, operasi bahagi darab bahagi dia senang. Dia senang. Okey, contohnya, okey, contoh. On the spot ya, contoh. Okey, contohnya soalan kita bagi 18 darab dengan 5. Ini contoh. Okey, dekat sapi. Okey, contoh gini. 18 darab 5. Yang ini dia positif, yang ini pun dia positif. Okey, bila simbol sama, jawapan jadi positif. Di 18 kali 5 dapat 90. Okey, dapat 90. Okey. Contoh yang kedua, katakan, okey, nombor dia. Contohnya 125 negatif, sebab itu okey. Negatif 125 didarabkan dengan, darab dengan 8. Contoh gitu. Okey, sekarang simbolnya tidak sama. Yang depan negatif 125. Yang belakang positif 8. Simbol tak sama. Bila simbol tak sama, jawapan akhir akan jadi negatif. Jawapan akhir jadi negatif. Nombornya darab macam biasa. 125 kali 8. Okey. So 125. Okey, 125 kali 8. 125 kali 8. Dapat 1000 kot. Okey, dapat 1000. Itu je. Senang. Okey. Contoh lagi. Katakan. Okey, kadang-kadang operasi darab dia tak guna simbol pangkah ni. Kadang-kadang okey, dia hanya guna simbol kurungan je. Contohnya dia buat ini. Dia buat kurungan 67 kali dengan contoh buat ini. Okey, contoh buat gini. 67 darab dengan dia buat itu. Okey, darab dengan dia buat darab dengan positif negatif, contohnya negatif 5. Contohlah sebab itu. Simpel lah. Okey. Kadang-kadang dia tak buat simbol negatif. Dia buat simbol kurungan. Okey. Kurungan ni, okey. Kurungan ini bermaksud, okey, ni kurungan. Kurungan yang pertama tu, kurungan A tu dengan kurungan B ni. Kurungan AB ni bermaksud A darab dengan B. Simbol kurungan tu maksudnya simbol darab. Darab dengan B. Tu kena ingatlah, hati-hati takut terlupa. Simbol kurungan dia merujuk pada simbol darab. Jadi kat sini sama dengan, okey. Oleh sebab ini, ini negatif. Ini negatif, okey. Yang ini pun negatif juga. Negatif juga. Maka akan jadi jawapan positif. Nombor darab. 7 kali 5, 35. Dapatlah 335. Gitu. Okey. Kalkulator, buat kurungan negatif 67, tutup kurungan negatif 5. Tutup kurungan sama dengan 35. Okey. Kena hati-hati ya. Contoh lagi katakan. Sebab yang mudah-mudah ya. Okey, negatif 8. Okay, negatif 8. Okey. Darab dengan positif 5. Darab dengan negatif 7. Contoh. Okey, samalah juga. Kalau ada 3 operasinya, kita buatlah satu-satu. Okey, kita buat yang ni dulu. Contoh. Buat yang ni dulu. Okey, simbol tak sama. Jadi negatif.
Jadi negatif. Nombornya tambah darabkan. 8 kali 5, 40. Sambung dengan negatif 7. Okay, sekarang yang ini. Simbol sama. Bila simbol sama, positif. 40 kali 7, 280. Siap. Gitu ya. Okay, alright. Kena hati-hati dah. Sebab soalan ini, operasi darab dengan tambah, dia berikan jawapan yang berbeza. Okay, tengok. Dia ada beza antara negatif 8 ini. Okay. Negatif 8 ni dia ada beza dengan operasi yang ni. Contohnya. Ini ya, contoh. Negatif 8, contoh gitu. Okay. Ni contoh lah, ni contoh lah. Contoh, okay, dia buat itu. Tambah. Okay. Tolak. Contoh lah ni, contoh ya, contoh. Okay. Dia ada beza antara dua jawapan ni, contoh. Okay. Kalau macam ni, jawapannya ini. Tadi. Tapi, kalau bentuk macam ni. Okay, kalau bentuk macam ni. Dia ada simbol tambah antara kurungan. Antara kurungan tu ada simbol tambah situ. Ini kena hati-hati ya sini. Kalau simbol macam ni, dia kena hati-hati. Sebab antara kurungan tu, dia ada simbol lagi. Yang ni tadi antara kurungan tak ada simbol apa-apa. Dia darab. Tapi yang ini dia kena di simbol macam ni. Ini akan jadi simbol macam ni. Okay, ini akan jadi simbol. Coy. Gini. Okay, sama dengan. Okay, ini akan jadi negatif 8 sama. Okay. Itu kan jadi tambah 5 tambah 7. Dia kata macam tu. Sebab sebelum kurungan tu ada simbol tambah tolak. Ada beza. Kalau tak ada apa-apa simbol, dia operasi darab. Operasi darab. So ada beza dia. So ini akan dapat sama dengan positif 4. Okay, nampak jauh beza jawapan dia. So berhati-hati. Okay, berhati-hati. Jangan buat macam ni juga. Okay, jangan buat macam ni ya. Jangan buat macam ni ya. Okay, awak buat macam ni. Jangan buat ni. Okay, awak buat. Nampak 8. Okay, nampak 8. Awak buat yang tu 8. Okay, maksudnya awak buka kurungan je. So, dia buat nampak 5. Awak buat tambah 5. Macam gitu. Nampak tak 7? Tolak 7 gini. Buat gini. So, dapat jawapan. Kalau buat macam ni, awak dapat jawapan buat apa nanti? Okay, negatif 8. Negatif 5. 7. Dah akan dapat negatif 3. Contoh. Kemudian, tolak 7. Dapat jawapan akhir, negatif 10. Macam tu ni. Ini contoh, awak anggap macam buka kurungan tu, awak ikut je. Follow je. Ni. Awak anggap macam just follow saja. Ini kurungan ni jadinya tambah. Gitu contoh. Ini kurungan ni awak anggap macam jadinya tolak. Contohnya gitu. Contoh. Okay. Dia tak sama dah. Tak sama. Okay. Kalau antara kurungan tersebut tidak ada simbol, dia merujuk kepada operasi darab. Bukan tambah, bukan tolak. So berhati-hati. Okay. Kalau ada kurungan, nota lah. Okay, nota kat sini. Kalau ada kurungan. Okay. Kalau ada kurungan. Kalau antara. Okay, kalau antara kurungan. Okay, antara kurungan. Tiada simbol. Dia operasi darab. Okay, kalau antara kurungan. Okay, kalau antara kurungan. Ada simbol. Tiada simbol. Okay. Buka kurungan dulu. Itu penting. Antara. Okay, nampaknya ni beza dia. Ini bukanlah. Ini salah nah. Ini adalah operasi yang silap lah. Okay, ni silap. Tak betul. Jangan kita silap faham, langsung hilang markah. Ini bukan jawapan dia. Ini pun bukan jawapan dia juga. So, hati-hatilah. Okay. Untuk bahagi pun sama jugalah. Okay. Untuk bahagi pun sama juga. Contohnya. Okay, untuk masih bagi contohnya. Okay, nombor 5 contohnya. Okay. Masih bagi contohnya. Katakanlah. 5,400
dibahagikan dengan negatif 9. Contoh. Sama juga. Bila simbol tak sama, okay, ini dia negatif. Ini simbol negatif. Ini simbol positif. Bila simbol tak sama, jawapan akan jadi negatif. Jawapan akan jadi negatif. Okay, 5, 4, 9 ni akan dapat 60. Gitu. Okay, bila simbol tak sama, jadi negatif jawapan dia. Nombornya dibahagikan macam biasa, dapatlah negatif 60. Okay, dan yang akhir sekali untuk hari ni. Okay, mulai hari ni. Okay, nombor 6, contohnya. Contoh, okay, 1,500. Okay, dibahagikan dengan negatif 50. Contohnya, sebagai mudah-mudah ya. Okay, mudah-mudah. Okay, ni. Okay, negatif juga ni. Okay. Kemudian, bagi itu kata. Okay, sini ya. So, di sini, ini dia adalah negatif. Okay, ini negatif. Ini pun negatif. Okay, so bila simbolnya sama, jawapan akhir akan dapat positif. Positif. Dan 1,500 bagi 500 akan dapat 30. Okay, jawapan akan jadi positif sebab simbol sama. Ya, okay, dan cukup lah tu. Okay, alright. So, tetapi kalau melihat banyak nombor lah contohnya. Okay, contohnya, sama lagi satu contoh, alang-alang. Okay, contoh. Darab dengan, contoh darab, dia gabung-gabung pula. Okay, darab dengan, katakan. Darab dengan negatif 4, contohnya. Gitu. So, akan jadi, yang ini sambung lagi. Okay, ini negatif. Okay. Kita buat yang ini dulu. Okay, buat yang ini dulu. Dapat jawapan dia begitu. Ini. Kemudian, baru buat yang ini. Baru buat yang ini. Darab dengan negatif 4 ni. Sekarang, yang ini dia positif. Yang ini dia positif. Dan yang depan tu pula, yang belakang tu pula dia negatif. Ini positif, ini negatif. Simbol tak sama. Okay. Bila simbol tak sama, operasi darab, jawapan akan jadi negatif. So, jawapan akhir akan jadi negatif. So, sama dengan negatif. Okay. 30 kali 4, 120. 120. Okay, alright. So, kalau ada soalan yang melibatkan banyak operasi. Contohnya, ini pakai penutup lah. Penutupnya, contohnya, soalan kita. Okay, contohnya, 56278 ditambahkan dengan 56 kali dengan, contohlah, kali dengan negatif 6. Contohnya, kemudian ditambahkan dengan 1,800. Ditambah dengan 1,800. Okay. Okay, 1,800 dibahagikan dengan, dibahagikan dengan 60 tambah 19. Contoh gitulah. Tambah dengan negatif. Negatif 100. Supaya mudah sikit nombor. Okay, kalau ada banyak operasi begini, apa kita kena buat? Kita kena tahu yang mana kita kena buat dulu. Okay. Di sini awak mungkin dah belajar sebenarnya di sekolah anda. Dah belajar tentang mas. Pernah dengar buat mas? Okay. Kalau melibatkan banyak nombor dan huruf, kita mesti gunakan yang ini dulu. Maksudnya, first kali B. B untuk bracket. Okay, bracket. Kurungan. Buat yang ada kurungan dulu. Selesaikan. Yang kedua, O. O ni adalah untuk operasi. Apa O lah? Selupa kata O apa dia. Tapi ini berkaitan dengan ada kuasa lah. Ada kuasa. Kuasa 2 serta 3 lah. Selupa. Ini tunjuk contoh. Okay. Alright. Kemudian,
D ni untuk merujuk kepada bahagi. Division. Okey, bahagi. Okey, ini kurungan, kata kurungan ni bracket, sesuai bahasa Inggeris dia. Okey, ini bahagi dulu. Kemudian M, multiply, darab. Kemudian A, addition, tambah. Dan S, subtraction, tolak. Mesti ikut urutan dulu. Maksudnya mesti buat yang ada simbol kurungan dulu. Kemudian simbol kuasa-kuasa kalau ada. Okay, lepas tu yang ada simbol bahagi dulu. Darab, tambah, tolak. So dekat sini, ini. Nampak? Buat yang ni dulu. Yang ada kurungan dulu. Okay. Ini ada kurungan. Buat dahulu. Yang ini ada kurungan. Buat dahulu. Yang ini ada kurungan. Okay, ini sorry. Ni kita just buka dulu, tak apa. Jadi dulu, okay. Ni ada operasi, okay, tak ada belum, sorry. Yang ni lah, ni. Ada ni, buat yang ni dulu. Walaupun depan ada tambah, buat yang ni dulu. Ini ada bahagi ni. Okay, buat ni dulu. Buat yang ada ni dulu. Ada operasi, darab bahagi dulu. Okay. So, apa jadi? Okay, jadi apa ni? Okay, jadi 6, 2, 3, 7 tambah. Okay, selesai dulu. Okay, 5 dan 6. Tak sama, tolak. 5, 6 kali 6. 5, 6 kali 6. Dapat jawapan negatif 336. Okay, negatif 336. Kemudian tambah dengan yang ini pula simbol tak sama. Negatif juga. Negatif, okay, 300. Ke 30. 30. Okay, kemudian yang ini pula ni, yang ini dia bukan kurungan. Dia hanya operasi tambah tolak ni. Sorry. Okay, simbol gini. Okay. Jadi, tolak 100 hujung dia. Ni simbol kat sini. Hati-hati. Okay, kemudian apa jadi? Okay, sekarang ini kat sini. Di sini sekarang ni, dia dah bukan operasi kurungan dah. Dia cuma operasi di luar kotak, dalam kotak lagi. Ini simbol berbeza. Okay. Ini pun sama juga. Simbol berbeza. Okay, selesaikan ni dulu. Selesai ni ya. Okay, so apa jadi? Sekarang ni kan jadi 6, 2, 3, 7. Tolak 3, 3, 6. Tolak 30. Tolak 100. Jadi macam tu. Baru dapat akhir. Okay, alright. So kat sini ikutlah. 6, 2, 3, 7. Tolak 3, 3, 6. Tolak 30. Tolak 100. Okay, jawapan akhir akan dapat 5771. Lagu tu. Okay, katakanlah sini sebab semua ada nampak sikit lain. Ada sikit. Tolak. Okay, tolak sini. Sebab semua tolak sini ya. Okay, tolak sini. So apa yang di sini? Okay. Di sini dia akan jadi simbol tolak sini. Okay. Okay. Dia akan jadi positif 30. Positif 30. Sebab simbol sama. Bila simbol sama, positif 30. And then kat sini, simbol sama jadi positif 30. Akan jadi 541. 71. Okay, right? So, bila melibatkan operasi, banyak operasi, kena hati-hati. Pastikan kita pegang konsep BODMAS. Kurungan dulu, ada kuasa tak ada kuasa, bahagi, darab, tambah, tolak. Itulah konsep BODMAS. Dah belajar semasa sekolah rendah lagi lah. Okay, cukup kat situ. So, untuk hari ni, berhenti kat sini dulu. So, untuk minggu depan, kita akan buat operasi yang melibatkan, okay, untuk minggu depan kita buat operasi yang melibatkan nombor bukan integer, okay, melibatkan pecahan, positif, negatif, okay, lepas tu melibatkan operasi nombor perpuluhan, positif, negatif. Itu next week. Untuk hari ini, berhenti sini dulu. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.